Baik. Itu Cik. Tanjung Malim tu sama. Okey. Okey, bukan. Tanjung Malim tu bukan nama tempat. Okey. Baik, cikgu nak tunjukkan kepada kamu sebenarnya bagaimana bentuk muka bumi ini terbentuk. Terbentuk ya. Okey. So, kalau ikutkan, okey, cikgu akan lukis kat sini ya. Okey, kalau ikutkan sebenarnya ada dua, kalau kita lihat ada dua sebenarnya bentuk, iaitu yang pertama sekali, okey, adalah bentuk kalau kita lihat kalau katakan tanah tu macam ni, sekejap kita tukar dulu color. Okey, baik, katakanlah tepi pantai tu macam ni. Okey, kemudian dia tanah tu menganjur ke laut, kemudian dia naik begitu dan juga dia begitu kan. Okey, bermakna okey, katakan ini kawasan-kawasan tanah, ada bukit bukau. Okey, ada bukit bukau kat sini. Okey, dan juga tepi-tepi ni adalah pantai. Ni semua pantai dan juga di sini adalah kita kata di sini adalah laut. Okey, di sini adalah laut. Okey, di sini laut. So bermakna kita tahu bahawa tanah yang ini dipanggil sebagai tanjung. Okey. Bukan. Dan di sebelah sini pula, okey, adanya okey teluk. Okey, teluk tu apa? Teluk tu adalah kawasan yang menganjur, yang menganjur ke dalam ni. Yang menganjur ke dalam ini seperti ini ini teluk. Teluk. Manakala tanah yang terkeluar daripada darat tu nak pergi ke laut tu, ini dipanggil tanjung. Kawasan ini adalah tanjung. Okey. Fahami betul-betul. Jangan korang tengok benda pelik-pelik. Okey. Ini adalah teluk dan juga ini adalah tanjung. Ini bukit bukau dan kadang-kadang kat sini juga ada pelbagai jenis pertempatan. Biasanya kat sini ada rumah, dan sebagainya lah. Jadi ini gambarannya. Ya. Okey. So itu teluk dengan tanjung. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak teluk dengan tanjung ni? Okey, baik, bagus nampak kalau nampak, okey, bagus. So, kita tengok. Okey, bentuk muka bumi yang kedua yang cikgu nak lukis. Okey, kadang-kadang ada bentuk muka bumi yang berbentuk tanah tinggi. Contohnya tanah tinggi tu macam ni. Okey. Bentuk tanah tinggi macam tu. Dan di tepi-tepi ini, okey, lereng-lereng bukit ini, okey, di sini ada ada laut. Okey, ada laut kat sini dan kalau kita lihat okey di sini. Okey. Alright. So, di sini kalau kita lihat okey, di sini air laut. Okey, di sini air laut dan sini adalah tebing tinggi. Okey, di sini adalah tebing tinggi. Okey, tebing tinggi kat sini ya. Baik. Kalau kita lihat tebing tinggi ni, dia terus ke sana ya. Sekejap cikgu. Okey, bolehlah ni. Okey. Baik. Tebing tinggi ini apabila air laut menghakis, air laut ni menghakis, dia kena ombak. Okey, ombak tu kena pada tebing-tebing ini, maka apa yang berlaku adalah tebing-tebing itu akan pecah dan runtuh. Bila dia pecah, dia runtuh, maka dia akan jadi apa tahu? Dia akan runtuh, maka dia akan terbentuk seperti bulat macam ni. Okey. Dan dalam tu terbentuk ada gua. Okey, ada gua. Dalam ni ada gua. Okey, mula-mula terbentuk gua. Okey, terbentuk gua. Okey. Tetapi apabila dia menghakis lagi. Air laut tu hakis lagi. Hakis beratus-ratus tahun, hakis. Lama-lama gua itu berlubang. Bukan pulau, ini adalah tebing tinggi. Tebing Bukan tu tinggi. gua. Mula-mula gua. Lepas tu lama-lama bila dia dihakis lagi, hakis banyak-banyak, maka dia menyebabkan dia berlubang. Bila dia berlubang, maka kawasan itu dia akan benda ni hilang. Dia dah tak ada. Kemudian kamu boleh nampak sebelah sana lah, maknanya di sini tinggallah
Okey, bentuk muka bumi seperti ini. So bermakna kamu nampak kat sana tu ada air laut tau. Dekat dalam tu ada air laut. So kamu nampak, okey, ini daripada gua, bila dia runtuh, dia jadi apa? Dia jadi gerbang laut. So bermakna daripada gua, dia jadi gerbang laut. Apabila dia runtuh. Okey, bila dia runtuh, dia jadi gerbang laut. Okey, baik. Kemudian apabila dia dihakis lagi oleh air laut, hakis, menyebabkan tanah di atas ini menjadi runtuh. Dia boleh runtuh tau. Dia boleh runtuh macam mana? Dia akan jadi bentuk dia seperti ini. Iaitu, okey, dia akan bentuk dia seperti ini. Okey, kemudian dia runtuh macam tu dan di sini akan jadi begini. Okey, dia menjadi gitu. Jadi, sini dah nampak dah masuk air laut dah ni. Bermakna sini dah runtuh, bermakna batu ini, di sini batu itu dipanggil batu tunggul. Batu tunggul. Batu tunggul kat situ. Kemudian, kalau hakis lagi, lama-lama dia jadi kecil. Okey, dia runtuh lagi, maka tanah itu akan jadi kecil dan dia akan berbentuk seperti ini. So kalau katakan kita lihat begini, okey, dan batu itu menjadi kecil macam ni. Okey, kecil macam tu. So kalau kita lihat, kita padam dulu, dia jadi kecil macam tu sebab okey, batu-batu tu dah jatuh ke bawah. Akibat apa? Akibat daripada hakisan laut. So air laut dah kena kat sini. So daripada batu tunggul tadi, dia dah jadi kecil. Ini jadi apa cikgu? Ini jadi batu sisa. Nampak tak? Maknanya dia satu proses. Mula-mula daripada tanah tinggi, dia jadi gua. Okey, bukan pulau. Ini adalah tanah tinggi. Tanah tinggi. So kalau kita lihat di sini ada tanah tinggi. Okey. Tanah tinggi kat sini. Dia gitulah. Tanah tinggi. Dan kamu boleh berdiri kat sini. Kamu boleh berdiri kat atas tu. Kamu tengok, dulu Tengok rupa-rupa. kalau kita terjatuh macam ni. Kalau jatuh ke bawah, tak pernah lagi jatuh ke atas. Jatuh ke bawah. Okey. So kalau kita lihat, dulu dia bersambung. Dulu dia bersambung kan, jadi gerbang laut. Kemudian dia telah runtuh menjadi batu tunggul yang tinggi. Kemudian lama kelamaan bila dihakis, dia menjadi rendah, jadi batu sisa. So itulah proses bagaimana hakisan laut berlaku. Tapi ada je orang jatuh daripada langit. Jatuh daripada langit itu kau ni banyak sangat tengok cerita kartun. Okey, kena ingat kita dah tak layan 611 dah. Kita dah tak tengok 611 ke? Okey, kena ingat tu Astro ceria, tak tengok dah tak tengok. Kau seorang je tengok Min. Mana ada? Okey. Mak kata jangan. Baik. So Koyak inilah hati dia. Okey, itulah dia kita kata gerbang laut, kemudian juga gua, kemudian juga inilah dia, nampak tak? Ini yang cikgu cuba lukis tadi. Okey, iaitu kalau kita lihat, okey, iaitu gerbang laut. Kemudian okey, batu tunggul, kemudian tanjung dan juga kita dah tengok batu sisa. Itu proses dia. Okey. Baik. So kita telah lihat tentang pinggir laut. So sekarang kita nak tengok pula tentang saliran. Okey, baik. So ada apa-apa soalan tak tentang batu tunggul tadi? Ada tak soalan nak tanya? Tak ada Tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, kita sambung dengan saliran di Malaysia. Baik. So kita nak sambung saliran di Malaysia. So kalau kita lihat saliran di Malaysia ini iaitu berkaitan dengan saliran. Apa itu saliran? Saliran itu ialah kawasan air yang mengalir. Dan kalau kita lihat saliran ini merujuk kepada sungai dan tasik. Ingat saliran, apa itu saliran? Sungai dan tasik.
Dan pada umumnya sungai-sungai di Malaysia sebenarnya pendek-pendek, beraliran deras. Deras tu maknanya aliran air dia laju. Tapi kita tak panggil dia laju. Kita panggil dia deras. Sebab air mengalir deras. Dan berliku-liku. Berliku-liku bermaksud kita kata berkona-kona lah. Berselikuh-selikuh. Itu dipanggil berliku-liku. Selain itu terdapat beberapa tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Baik. Okey, ya. Okey. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, ya. Ya. Sebenarnya legenda Tasik Chini sebenarnya wujud. Okey, tasik Chini memang wujud, cuma legenda tu hanyalah legenda saja. So dia bukannya apa? Dia bukannya sesuatu yang benar. Dia tasik tu wujud. Tapi tasik itu wujud tetapi dia bukannya legenda cerita-cerita berkaitan tasik itu bukan. Saya takut nak pergi situ. Okey, baik, tak apa. Kita lihat, okey, antara tasik yang terdapat di semenanjung Malaysia adalah Tasik Kenyir. Kamu tengok Tasik Kenyir ni, okey, iaitu tasik yang terbesar yang terletak dalam negeri apa ni? Siapa tahu? Negeri Melaka. Melaka. Siapa tahu? Okey, Tasik Kenyir terletak dalam negeri apa tu? Siapa tahu tu negeri apa tu? Siapa tahu itu negeri apa tu? Semua orang tak tahu. Dekat Malaysia. Okey, baik. Nampak sangat tu tak tahu. Baik, bukan. Terengganu. Itu adalah Terengganu. Ya, betul. Saya ambil Google. Ambil Google itu adalah Terengganu. Okey, negeri Terengganu di sini. Jadi Tasik Kenyir terletak di Terengganu. Besarnya. Baik. Memang besar sebab Tasik Kenyir adalah tasik buatan manusia. Okey, maknanya buatan manusia. Kemudian Tasik Chini yang ada kecil ini, Tasik Chini dan juga Tasik Bera. Okey, ada dua tasik ini, Tasik Chini dengan Tasik Bera terletak dalam negeri apa ni? Tasik Chini dengan Tasik Bera terletak dalam negeri apa ni? Ni negeri apa ni? Yang besar ni. Negeri apa ni? Okey. Dia negeri apa ni? Siapa tahu? Negeri apa tu? Ya, betul Jingru. Itulah dia Pahang. Dan Tasik Chini dekat sini serta Tasik Bera dekat sini, ini adalah dalam negeri Pahang. Bagus. Dalam negeri Pahang. Dan kedua-dua ini adalah tasik semula jadi. Okey. Tasik semula jadi. Baik. So, kalau kita lihat seterusnya, Cikgu, okey, ya. Tasik Bera ada lajin ke? Tak ada. Tak ada. Banyaknya Tasik Chini lah. Okey. Dan kalau kita lihat di sini ada banyak sungai yang terdapat di semenanjung Malaysia ni. Baik. Kalau S1 ini adalah sungai apa? Sungai Muda. S2 ini adalah Sungai Perak sebab dalam negeri Perak. Ni panjang ni. Okey, S2 ni. Okey. S3 ini Sungai Kelantan. Sungai Kelantan. Okey. Dan juga S4 ini. S4 ini adalah Sungai Bernam yang terletak di negeri Selangor. Dan juga yang panjang ini, yang S5 ini adalah Sungai Pahang. So hampir semua negeri ada sungai. Ya, ada sungai-sungai yang panjang. Jadi ini kita telah tengok tentang kedudukan sungai-sungai itu. Dan macam mana cikgu tahu? Okey, cikgu tahulah sebab S1 memang Sungai Muda. S2 memang Sungai Perak. S3 Sungai Kelantan. Okey, S4 tadi Sungai Bernam dan S5 Sungai Pahang. Okey, Sungai Pahang tadi iaitu S1, okey, S1, S2, S3, S4 dan S5. Dan
S6 kat bawah ini adalah Sungai Endau yang terletak di sempadan antara Johor dan juga Pahang. So itu adalah Sungai Endau. Manakala di Sabah dan Sarawak pun banyak juga sungai. Iaitu S7. Kalau kita tengok kat sini, S7 yang ini adalah Sungai Sungut. Dan S8 di sini adalah Sungai Padas. S8 ni panjang dekat Sabah. Okey, dan S9 adalah Sungai Kinabatangan. Ini Sungai Kinabatangan panjang. Okey, Sungai Kinabatangan di mana? Di Sabah. Dan okey, kalau kita tengok kepada S10. Okey, ini adalah Sungai Baram yang panjang ni. Sungai Baram panjang ni, Sungai Baram. Dan S11, Maai, ini lagi panjang. Sambung daripada sini, sambung sampai ke sini, sambung lagi daripada sini, sambung lagi daripada sini, sambung lagi daripada sini. Inilah sungai terpanjang di Malaysia. Apakah sungai ini? Sungai terpanjang di Malaysia ini di S11, iaitu Sungai Rajang. Nampak tak ni? Ni Sungai Rajang. Nampak dia punya view berbelit-belit. Kat Sarawak tu kan? Ya, di Sarawak. Itu Sungai Rajang. Okey, Sungai Rajang. Dan juga S12 ialah Sungai Batang Lupar, iaitu yang ini. S12 Sungai Batang Lupar. So tadi ya. Royal Belum punya sungai tu? Royal Belum punya sungai. Royal Belum adalah tasik. Dia bukan sungai. Royal Belum adalah tasik, iaitu di Tasik Banding. Dan Royal Belum itu terletak di kawasan di negeri Perak di sini. Okey, di negeri Perak. Memang banyak tasik. Okey. Dan sebelum kita pergi kepada kepentingan pelbagai bentuk muka bumi ni, korang nak tengok ke tasik? Memang nak. Okey. Jadi, kalau korang nak tengok okey tentang tasik, ya apa dia? Ada soalan tadi. Ada soalan nak tanya ke? Ada, cikgu. Okey, Ada, baik. cikgu. Baik. So kita nak tengok tentang tasik-tasik yang ada di Malaysia. Macam banyak je cikgu. Memang banyak pun. Memang banyak. Tapi okey, kalau kita lihat bahawa okey, tasik ni terbagi pada dua. Tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Tasik semula jadi maknanya tasik tu memang dah ada sejak beribu-ribu tahun lagi. Dah ada kat situ. Tapi kalau tasik buatan manusia, manusia telah membuat empangan dan telah kumpulkan airnya di situ, menyebabkan dia jadi tasik. Jadi itu perbezaan tasik semula jadi dan juga tasik kita kata tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Baik. So, oleh kerana ramai nak tanya, nak tengok tentang tasik, okey, dan di manakah tasik-tasik yang ada di Malaysia serta sungai-sungai dia, so cikgu bawa kamu untuk lihat sendiri. Okey. Okey. So, kita akan gunakan mod penerbangan. Okey, iaitu mod penerbangan kita. Okey, so kita telah bertukar kepada mod penerbangan. Ini mod penerbangan. So kita dalam kapal terbang. Kita dalam kapal terbang ya. So sekarang kita akan terbang pergi ke pirate naik kapal terbang. Apa tak boleh ke? Ingat pirate tadi duit ke nak bayar? Okey. Pirate ada duit tahu nak bayar. Nak bayar tiket kapal terbang. Mana boleh? Suka tikau je. Okey, baik. Saya pula ingin. Baik. So kalau kita lihat, baik, di Terengganu dikatakan tasik kenyir. Kita tengok tasik kenyir dulu. Iaitu tasik buatan manusia yang terbesar di Malaysia. Inilah dia. Nampak tak ni? Yang warna biru tu, itulah dia tasik kenyir. Nampak tak? Yang warna biru sikit tu kan, di antara hijau tu, yang warna biru itu adalah tasik kenyir. Dan kalau kamu nampak, wow, besarnya cikgu.
memang besar. Dan kalau kita boleh lihat, kita tengok view, okey, Kenyir, macam mana pemandangan Tasik Kenyir ni. Okey, jom kita tengok. Kod-kod boleh nampak ke kan? Okey. Nampak batu-batu je ni. Okey, kalau kita lihat di hadapan sikit. Okey. Baik. So kalau kita pergi ke depan sikit, ini di jalan raya kalau di jalan raya kita nampak, dan di sinilah kita boleh nampak okey, adanya Tasik Kenyir. Okey, inilah tasik dia di bahagian. Kenapa Ada apa? masa ada awan? Okey, ini waktu pagi ni, gambar waktu pagi. Oh, Gambar waktu pagi di tepi jalan raya. Di tepi jalan raya memang kita nampak, uish, ini kawasan tasik dia. Tapi macam tak besar je cikgu. Okay. Memanglah tak besar. Sebabnya apa? Sebab kita berada di tepi dia. Kalau kita nak tengok dia besar atau tidak, kita kena tengok dia dekat bahagian tengah-tengah. Kat mana cikgu? Okay. Poison air. Bukanlah. Okay. Baik. So kalau kita nak tengok kat mana, okay, kita boleh tengok di kawasan, okay, dalam hutan mana ada jerebu? Okay. Tak ada. Okey, kita boleh tengok di kawasan ini. Okey, ada gambar kat sini. Jom kita tengok. Di kawasan tengah-tengah. Boleh tak nampak? Nampak apa agaknya di tengah-tengah tasik itu? Tasik. Ya, nampak tak? Yo, Inilah dia. mendongnya. Ya. Inilah dia. Okey, gambaran yang jelas daripada atas. Okey, sebesar-besar Tasik Kenyir. Nampak tak? Okay. Inilah dia sebesar-besar Tasik Kenyir. Gambar ini diambil daripada drone kalau tak salah cikgu. Okay. Kalau kamu boleh nampak, inilah dia gambar Tasik Kenyir. Besar kan? Memang besar dan luas. Kalau kita lihat, inilah dia Tasik Kenyir. Okey, Tasik Kenyir ni buatan manusia. Macam mana dia buat, cikgu? Okey, dia sebenarnya kawasan ini dulu semuanya hutan. Dan dia ada bawah-bawah tu semua ada hutan-hutan, ada pokok-pokok. Tapi apabila kerajaan nak buat empangan, so dia tahan, okey, dia buat satu blok, okey, di sungai itu, maka sungai itu akan naik dan kawasan itu akan ditenggelami air. So, jadilah kawasan seperti ini. Jadilah dia Tasik. Iaitu Tasik Kenyir. Ini Tasik Kenyir. Okey. Baik. Tasik Kenyir ni terkenal kerana apa? Kerana banyaknya, terdapat banyak ikan, kemudian menjadi tumpuan pelancong untuk datang. Ini Tasik Kenyir. Kemudian, ya. Kalau Tasik Chini? Okey, kalau Tasik Chini, kita pergi ke Tasik Chini. Baik, Tasik Kenyir ada di Terengganu. Kita pergi ke Negeri Pahang dan di Negeri Pahang ada satu tasik yang kecil di kawasan di sini, iaitu Tasik Chini. Di manakah Tasik Chini itu? Baik. Okey, Tasik Chini dan Tasik Bera. Dan Tasik Chini itu ada berhampiran di sini kalau tak silap cikgu. Okey, kawasan-kawasan ini. Okey, Tasik Biru, okey, Tasik Ibam. Ya. Okey. Kalau kita lihat Tasik Chini, okey, memang dia punya kawasan tu. Yes. Boleh, mana-mana ejaan pun boleh. Tapi ejaan yang sebenar ialah Tasik Chini. Okey, Chini. Okey, ini dia Tasik Chini. Okey. Chini Lake. Dia tak besar mana, tapi dia kawasan yang sentiasa ditenggelami air. Sebab itu di Tasik. Okey. Jadi kalau kita lihat, ada tak kawasan yang kita boleh lihat untuk kita lihat kawasan Tasik Chini? Ada. Jom kita tengok. Okey, berkaitan dengan kawasan ini, apa yang ada di kawasan Tasik Chini. Baik. Inilah dia Tasik Chini dari pandangan atas. Nampak tak? Cikgu tebang. Okey, Tasik Chini dia daripada bahagian atas. Cikgu. Gambar dia macam naga lah, cikgu. Macam? Macam naga.
Okey. Baik. Kalau kita lihat, inilah dia Tasik Chini. Sebab ada legenda kata Tasik Chini macam naga. Legenda je, tapi dia Tapi saya bukanlah betul-betul. Baik. Takut. Kalau kita lihat, kalau kita boleh zoom, okey, dia dipenuhi dengan pokok-pokok, seperti bengkuang dan sebagainya ni. Jadi kawasan ini memang ditenggelami air dan dipanggil kawasan ini sebagai Tasik Chini. Okey. So besar jugalah kawasan Tasik Chini ni. Ya. Besar juga kawasan Tasik Chini ni, merangkumi kawasan tepi-tepi itu dan juga merangkumi kawasan di belakang ini. Kawasan Tasik Chini. Alright. Ini Tasik semula jadi. So Tasik semula jadi biasanya dia tak besar. Dia tak besar. Begitu juga kalau kita lihat macam Tasik Bera. Bera Lake. So kalau kita lihat Bera Lake ini, di kawasan Tasik Bera, Bera Lake bukan kat situ. Kalau kita lihat Bera Lake sebenarnya berada di Triang. Kalau kita lihat Bera Lake di Triang. Kat mana di Triang, iaitu di negeri Pahang. So ini Tasik Bera. Ini pun Tasik Bera. Kenapa dipanggil Tasik? Kerana kawasan yang ditenggelami air. Nampak tak Tasik Bera tu? Kawasan yang warna air dia agak hitam sikit. So kalau kita lihat, boleh tak kita turun? Okey, jom kita turun. Dan Tasik Bera ni ada apa cikgu? Tasik Bera, kalau kita lihat, inilah dia. Kawasan Tasik. Kamu boleh naik bot dan kawasan ini dipenuhi dengan pokok-pokok mengkuang. So ini adalah Tasik Bera. Cikgu, Ya. Puteri Gunung Ledang. Apa pula kena mengena dengan Tasik? Pasal Puteri Gunung Ledang tu dia sebenarnya wujud itu pun hanyalah legenda sahaja. Belum ada pembuktian lagi. Baik. So kalau kita lihat, inilah dia Tasik Bera yang terdapat. Dan Tasik Bera, ingat Tasik Bera dengan Tasik Chini tadi, itu adalah kedua-duanya Tasik semula jadi. Dan tadi ada pelajar tanya tentang, cikgu, Tasik di Royal Belum, iaitu di negeri Perak. Saya pernah pergi situ, saya mandi. So Tasik itu berada di negeri Perak dan terletak di kawasan yang dipanggil Greek. Dan Royal Balloon State Park. Ya, yang ini. Ini kawasan Tasik. Kita kata sebagai Tasik Banding dan di hutan simpan Belum, iaitu Belum Rainforest. Dan kalau kamu nampak, ini memang kawasan yang besar. Kenapa belum? Sebab dia belum. Dia belum. Itu pun saya tengah terfikir-fikir, kenapa nama dia Royal Balloon? Dia belum. Sebab belum tu sebenarnya nama pokok. Nama pokok sebenarnya, pokok belum. So di sini adalah, kalau kita lihat, banyak bentuk-bentuk tasik di sini yang besar juga. Cuma tasik itu agak kita kata kedudukan dia agak sempit sikit. So kalau kita boleh lihat apa yang ada di tepi-tepi tasik ini, untuk kita lihat apa yang ada sebenarnya kat tasik ni, cikgu. Saya bilang kita masuk hutan. Kan? Hutan ni. Inilah dia hutan. Itu yang tempat saya pergi. Dan kalau kamu lihat punca air itu, punca air sungai dan punca air tasik itu datang daripada sini. Nampak tak? So air terjun yang kecil-kecil daripada atas bukit, dia turun, kemudian dia pergi kepada empangan tasik tadi dan turun menjadi air sungai. Cikgu, bukan kecil lah cikgu, dia besar. Yang ini kecil-kecil. Yang ini kecil-kecil, nampak tak? Dia sebenarnya besar lah cikgu sebenarnya. Tak, dia ada lagi besar lagi. Dia ada yang lagi besar lagi. Yang ini kecil. Hari tu saya tengok besar. Ada tempat yang kecil dan juga ada tempat yang aliran air terjun dia besar. Memang ada. Jadi inilah yang ada di kawasan Tasik Banding.
So kita telah lihat, oh okey, inilah dia tasik-tasik yang terdapat di Malaysia. Banyak kan? Yang itu tasik buatan, tasik belum tu tasik buatan manusia. Buatan manusia kerana dia empangkan air. Baik. Nak tanya, kalau di Selangor ada tak? Di Kuala Lumpur ada tak tasik-tasik? Nak tanya korang. Dekat Selangor, dekat KL ada tak tasik? Ada. Ada kat mana? Sama in Selangor. Somewhere in Selangor. Okey. Baik, sebenarnya kalau ikutkan di Kuala Lumpur juga ada tasik. Dekat kalau tak silap saya ada yang dekat utara selatan, timur barat. Sekejap. Okey. West dalam bahasa Melayu apa? Barat. Barat. Ada satu kat barat. Okey. Kat Shah Alam. Kalau kita lihat tasik yang terdapat di Malaysia ini, di Kuala Lumpur antara tasik-tasik yang wujud iaitu di sini. Nampak tak ni? Okey, ini tasik juga ni. Tapi tasik Titi Wangsa iaitu di Kuala Lumpur. Okey. So macam mana boleh jadi tasik semula jadi tasik buatan manusia ni cikgu? Baik, tasik ini sebenarnya adalah bekas lombong biji timah. So orang dulu-dulu dia korek untuk dapatkan biji timah. Kemudian bila dah dapat biji timah, okey, dia korek tu menjadi lubang yang besar. Dan lubang yang besar itu bila dipenuhi air, okey, air hujan dan air mata air tanah, maka dia menjadi tasik. Dan tasik itulah yang ada sampai sekarang. So ini tasik Titi Wangsa sebenarnya adalah bekas lombong biji timah. Okey. Nampak tak the idea of taman tasik itu? Baik. Dan kalau kita lihat, okey, satu lagi tasik semula jadi yang ada di Malaysia. Kita belajar tasik semula jadi iaitu ada di Tasik Bera dan Tasik Chini. Tapi ada satu lagi tasik semula jadi. Iaitu kat mana? Iaitu di Pulau Langkawi. Yang tu. Iaitu di Pulau Langkawi, iaitu Tasik Dayang Bunting. Okey. Tasik Dayang Bunting. Kat mana cikgu? Kat sini. Tasik Dayang Bunting. Okey, yang ini. Inilah dia Tasik Dayang Bunting. Kedah. Okey. Kedah. Kita pernah pergi kat sini dan kita telah tengok tentang apa yang ada di sini. Saya tak pernah tengok je. Pernah. Okey, kalau kita belajar ini, kenapa dia jadi macam ni? Ini adalah akibat daripada kesan zaman air batu. Kita belajar sejarah zaman air batu bab 2 hari tu, kita cikgu ada bawa kamu ke sini. Iaitu ke Tasik Tasik Dayang Bunting. Nampak tak? Ini tasik dia menjadi pusat pelancongan. Okey, Tasik Dayang Bunting. So inilah dia tasiknya. Okey, di mana ramai orang pergi berkunjung ke sini, okey, untuk bercuti dan juga berkelah. Berkelah di sini ya. Jadi inilah dia Tasik Dayang Bunting, tasik semula jadi yang ada di Malaysia. Baik. So kita dah tengok tentang 3 tasik semula jadi di Malaysia. So kita nak tengok satu lagi jenis saliran, iaitu kita nak tengok iaitu saliran yang paling panjang di Malaysia, iaitu sungai yang terpanjang ialah Sungai Rajang. Nampak? Inilah dia Sungai Rajang. Okey. Panjang dia. Okay, inilah dia Sungai Rajang. Daripada hujung ini sampailah masuk ke laut. So dia memang panjangnya mencecah 480 km. Panjang 480 km. Dan sungai ini memang menjadi alat pengangkutan untuk orang-orang yang duduk di pedalaman untuk pergi ke satu tempat yang lain. Jadi inilah dia sungai dia yang memang panjang sampai ke sempadan Indonesia lagi. So ini memang panjang lah. Memang panjang. So
kalau kita lihat itulah dia, okey, Sungai Rajang. Baik. So kita telah lihat sungai dan juga tasik. Okey. Ada soalan nak tanya tak sebelum kita proceed kepada bahagian yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada Alright. So kalau tak ada, kita boleh proceed seterusnya. Okey. Kita bagi tahu dan kita teruskan dengan satu lagi subtopik. Cikgu. Ya. Yeah. Saya baru terjumpa tasik cermin ada. Tasik cermin ada. Oh, okey, di Ipoh, di kawasan di negeri Perak. wow. Okey. Sebab airnya tenang dan bentuk dia seperti cermin. Sebab itu dipanggil tasik cermin. Okey. Baik. So sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian kegiatan, kepentingan bentuk muka bumi. So apa pentingnya bentuk muka bumi ni, cikgu? Kenapa kita kena belajar benda ni? Okey, dan untuk apa? Okey, ini pernah ada soalan tanya tentang okey, kenapa kita kena ketahui tentang saliran, tasik dan sebagainya? Sebab daripada sini kita tahu apakah fungsi dia. Contoh kita lihat sini, turun daripada kapal. Okeylah. Cikgu pun kena turun daripada kapal terbang lah. Okey, cikgu turun daripada kapal terbang. Kejap. Okey, so cikgu turun daripada kapal terbang lah. Okey, so sekarang kita tengok kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Baik, pertama sekali kita tengok tentang kepentingan tanah tinggi. Apakah kepentingan dia, apa faedah dia, apa benefit tanah tinggi ni, highlands ni, Cameron Highland, okay, kemudian juga banjaran-banjaran Titiwangsa, kemudian juga Genting Highland. So apa fungsi dia, cikgu? Baik, fungsi yang pertama adalah untuk menjadi kawasan pelancongan, di mana kawasan tanah tinggi seperti Cameron Highland dan juga Gunung Kinabalu mempunyai pemandangan yang menarik. Dia punya view yang cantik. Okey, kemudian suhu dia yang nyaman, suhu dia sejuk, sesuai untuk pelancongan. Contohnya Bukit Bendera di Pulau Pinang, Gunung Kinabalu di Sabah dan juga Genting Highlands di Pahang. Jadi sebab itu orang suka pergi ke tempat-tempat ini untuk menikmati pemandangan yang menarik dan suhu yang nyaman. Saya pun tak ingat Bukit Bendera tu macam ni. Bukit Bendera tu di negeri Pahang, Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang. So memang dia okey, saya dah tengok, saya dah faham. Okey. Baik. Kemudian apa lagi yang bagusnya, apa yang boleh dibuat di kawasan tanah tinggi ni? Yang kedua iaitu pertanian. Boleh bercucuk tanam. Sebab kawasan tanah tinggi ni sesuai untuk tanaman hawa sederhana. Hawa sederhana maknanya tanaman yang untuk suhu-suhu yang rendah. Seperti suhu-suhu bawah 20. Kan? Jadi seperti apa? Seperti sayur-sayuran, bunga-bungaan dan juga buah-buahan. Contohnya yang terdapat di Cameron Highlands di Pahang dan juga tanah tinggi Kundasang iaitu di Sabah. Inilah contoh tanaman strawberry. Nampak ni strawberry? Strawberry di Cameron Highlands tu. So memang kat sana memang kena tanam. Boleh tanam strawberry. Kalau kamu bawa turun pokok strawberry ni, kamu tanam di kawasan rumah kamu, memang dia mati. Sebab apa? Sebab suhu dia tak sesuai. Suhu di rumah kamu tak sesuai untuk pokok ini. So pokok ini boleh mati. Jadi kawasan tanah tinggi ini sesuai untuk tanaman strawberry lah. Dan juga kawasan tanah tinggi ini sesuai untuk apa? Untuk menjana kuasa hydroelectric. Maknanya to generate electricity. Ingat to generate electricity ni maknanya untuk menjana kuasa hydroelectric ini. Sebab kawasan tanah tinggi ni di Malaysia akan menerima hujan yang banyak. Hujan yang banyak
Jadi bila hujan yang banyak, air dia banyak. Jadi dia sesuai untuk generate kuasa hidroelektrik. Contohnya yang terdapat di empangan-empangan dini seperti empangan Kenyir, empangan Temenggor, kemudian empangan Cenderoh di Perak, empangan Bakun di Sarawak, empangan Batang Ai di Sarawak, dan empangan Tenompangi di Sabah. So kalau kita lihat macam mana dia boleh generate ni cikgu. Okey, baik. Kalau kamu lihat, okey, air ni, ini empangan Air ni empangan. Kemudian kalau kamu lihat di sini, air dilepaskan perlahan-lahan. Dan ada sedikit air yang masuk ke dalam ni. So ada satu binaan kat sini. Di dalam ni akan ada turbine. Okey, akan ada turbine kat sini. Beberapa turbine, bukan satu dua, tapi kadang-kadang ada 5 turbine. So air itu akan memusingkan turbine itu. Maka apabila turbine itu berpusing, dia akan generate electricity. Dan electricity itu akan pergi ke tiang-tiang electricity untuk dihantar ke rumah-rumah dan kawasan-kawasan pertempatan. Cikgu, Ya. tapi kenapa dekat, kalau kita tengok Google Earth, dia tak tunjuk? Memanglah. Dia tak tunjuk. Dia hanya tunjuk binaan sahaja. Dia akan tunjuk empangan ini sahaja. So, dia tak tunjukkan dalam tu ada apa. Tak. Memang dia tak akan tunjuk. Okay. Jadi itulah kita kata kegunaan tanah tinggi, iaitu untuk jana kuasa hidroelektrik. So 3. Ingat 3 kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan, untuk pertanian dan juga untuk jana kuasa hidroelektrik. Ya, ada 3. Dan kalau kita lihat satu lagi, okey, kalau untuk tanah pamah, apa dia punya fungsi, cikgu? Baik, untuk tanah pamah, maknanya tanah yang rata tu, okey, tanah pamah, first of all, memang digunakan untuk pertempatan. Maknanya untuk perumahan. So, kawasan tanah pamah yang rata, tanah pamah yang rata, serta struktur tanah tu stabil. Maknanya dia tak akan ada hakisan, tak akan tanah runtuh, dia stabil. Jadi tanah jenis ini sesuai untuk pertempatan. Dan contohnya seperti di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Johor, Alostar dan juga Sandakan di kawasan bandar-bandar tu, itu kawasan tanah pamah. Sesuai untuk tempat tinggal. Dan selain daripada untuk pertempatan, yang kedua untuk perindustrian dan perdagangan. Maknanya, kawasan tanah pamah ini akan ada apa? Akan ada kemudahan infrastruktur asas. Apa tu, cikgu? Okey, tanah pamah akan ada kemudahan-kemudahan yang asas. Seperti apa? Seperti jalan raya, kemudian ada bekalan elektrik, kemudian bekalan air, kemudian juga talian telefon, dan juga talian internet. Okey. Jadi, bila ada semua ini dipanggil apa? Okey, ini semua dipanggil kemudahan asas. Ini semua dipanggil kemudahan infrastruktur asas. Okey. So, kemudahan infrastruktur asas dan kawasan-kawasan yang ada semua ini berpotensi menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan. Contohnya, kawasan perindustrian di Perai di Pulau Pinang, kawasan perindustrian di Shah Alam, dan kawasan perindustrian di Kamunting, iaitu di negeri Perak. So, itu bagusnya. Okey. Kepentingan tanah pamah untuk pertempatan, untuk perindustrian dan perdagangan, dan juga satu lagi untuk pengangkutan dan juga perhubungan. Di mana kalau kita lihat perhubungan dan pengangkutan, jalan raya, landasan kereta api dan juga lapangan terbang dapat dibina di tanah pamah. Orang tak buat airport di kawasan Bukit Bukau, tak boleh. Jadi jalan raya,
landasan kereta api, okey, lapangan terbang ataupun airport akan dibina di tanah yang pamah. Contohnya, Lebuh Raya Utara Selatan, KLIA dan landasan kereta api laluan pantai barat. Landasan kereta api daripada mana? Daripada Johor Bahru sampailah ke Perlis. Jadi tanah pamah memang banyak fungsi dia, memang banyak. Dan yang terakhir fungsi dia adalah untuk pertanian. So kawasan tanah pamah ni sesuai untuk pertanian. Contohnya Nanas. padi, di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang, serta getah, kelapa sawit dan nanas. Di mana? Di Dataran Johor. Tapi kat sini boleh kan? Boleh. Tetapi dia kena tanam di jenis tanah yang betul, iaitu kebanyakan nanas ditanam di tanah yang jenis tanah gambut. Baik. Jadi kalau kita lihat, rupanya ada 4 fungsi tanah pamah. Pertempatan, perindustrian dan perdagangan, perhubungan dan pengangkutan, serta pertanian. Jadi ada 4 fungsi dia. Memang banyaklah fungsi tanah pamah berbanding fungsi tanah tinggi. Baik. Ada soalan nak tanya tak? Tepat-tepat habis. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Okey, baik, bagus. Okey, semua faham Memang terlalu faham. Okey, baik, bagus. Nanti cikgu akan berikan nota yang ringkas dan kita akan buat latihan. Okey, itu akan kita buat pada minggu hadapan. So, kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Thank you guys. Dan Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Bye, cikgu. Bye, Min. Okay, bye.